Okay, so kita akan teruskan bagaimana membandingkan dan mentafsir serakan histogram dan poligon kekerapan. Okay, so kamu dah bina graf histogram dan juga poligon kekerapan. So macam mana kita nak tafsir lah pula. Okay, so ini adalah standard pembelajarannya, membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan juga poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Okay, so kamu dah buat histogram yang cikgu ajar daripada lukisan, daripada latihan yang kamu dah buat. So bila kita tengok kepada buku teks, bentuk-bentuk histogram ni rupanya banyak. Okay, so yang kamu lukis, okay, berdasarkan kepada apa yang telah kita lukis dekat sini, okay, histogram kamu yang ada dekat sini, okay, so mana satu bentuk dia pun, so kalau kamu tengok bentuk dia daripada turun dan juga daripada naik dan turun, okay, so mungkin ada di dalam bentuk ini, okay, so nak kata histogram simetri mungkin, okay, so kalau itu kan lebih kepada histogram simetri lah, tapi bila simetri dia nak kena ada dua palang macam ni. Okay, sebab dia dari graf kamu tadi adalah daripada turun, daripada naik dan turun. Okay, so tak apa, tak ada masalah. So ini mungkin lebih kepada pengetahuan untuk kamu. So mungkin dalam soalan nanti dia akan maklumkan berdasarkan skala sekian-sekian, bina histogram pencung ke kanan. So kamu, ataupun mungkin ayat dia, kamu akan membina sebuah histogram pencung ke kanan. So kamu tahulah bahawa histogram yang akan kamu bina nanti bentuk dia pencung ke kanan, so macam ni bentuk dia. Okay, dia akan naik secara drastik dan akan turun secara landai ke sebelah kanan berdasarkan tangan ni. Okay, ataupun mungkin histogram bentuk J terpulang. Okay, so mungkin ini lebih kepada cara untuk kamu tengok sahaja bentuk-bentuk histogram yang ada. So ada 4, 5, 6, 7, 8. 8 bentuk histogram. Semua ni dalam buku teks kamu ada. Okay, kalau kamu nak buka buku teks, dia berada di muka surat 204. Okay. So kita akan masuk graf yang ketiga, iaitu OGIF. So standard pembelajarannya adalah membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okay, so ini pun adalah soalan latihan yang ketiga yang kita dah buat hari tu. Okay, cuma cikgu tak ingat kelas Kashi sempat atau tidak. Sekiranya tak sempat, so maafkanlah cikgu, kita mungkin banyak kelas yang termiss, okay, mungkin tak kena pada masa yang sesuai. Okay, so ini adalah 3 graf, graf yang ketiga yang kamu buat bersama dengan cikgu, iaitu graf OGIF nama dia. So macam mana kamu nak tentukan graf OGIF yang akan dilukis? First impression ataupun orang kata pengenalan pertama daripada kotak kekerapan longgokan. Apabila kamu tengok dalam kotak ataupun jadual yang telah disediakan, ada perkataan kekerapan longgokan ataupun mungkin ada sempadan atas, itu adalah petanda kamu akan lukis OGIF. Okay? So seperti mana biasa untuk ketiga-tiga graf, dia memang akan suruh kamu kira min. So min seperti yang cikgu dah kata memerlukan titik tengah dan juga fx. Okay, so ini markah kekerapan longgokan ni adalah table kamu yang asal tadi. So untuk mengira min perlu ada satu kotak tambahan iaitu titik tengah dan satu lagi kotak tambahan iaitu f darab x yang dikenali sebagai table fx. Okay, so jangan keliru pula, jangan ambil kekerapan longgokan kerana kita nak mengira untuk fx adalah daripada kekerapan didarabkan dengan titik tengah. So kosong 30 darab dengan 32 kosong. So 2 darab dengan 37 74, 4 darab 42 168 dan seterusnya. Okay, so jangan tersilap mengambil kekerapan longgokan. Okay, so kamu akan ambil F darab dengan X. So itu yang kamu ada. Okay, so itu adalah rumus dia. Rumus min sama sahaja. So itu adalah min yang kamu dapat 51.84. Okay, so boleh tengok daripada apa yang telah kamu buat hari itu. Okay, so cikgu nak tekankan adalah OGIF graf lah. Okay, so pastinya graf ini ada 4 markah.
So cikgu nak tekankan lagi sekali apabila graf ogive, so dia ada sebut dalam ayat ini lukis satu ogive. So apabila ogive yang bawah ini adalah sempadan atas, so yang tegak ini adalah kekerapan longgokan. Okay, so kita nak tengok paksi mencacang dia nak sifir berapa. So 2 cm kepada 5 untuk paksi yang mencacang. Okay, so dia suruh kamu lukis satu ogive. So untuk ogive kamu memang memerlukan sempadan atas. Tadi kita tiada table sempadan atas, so kena bina lagi satu kotak tambahan iaitu sempadan atas. Sempadan atas formula dia datang daripada mana? Nak mudah ambil formula yang cikgu dah kata cakap tadi lah, iaitu sempadan atas kita akan ambil had atas. Okay, so had atas kamu ialah 34, so ditambah dengan 0.5. So 34 tambah 0.5 itulah 34/5. Okay, sempadan atas kamu yang pertama dan seterusnya lah. Okay, so nilai kamu dia nak paksi mencacang kepada 5, so bermaksud sifir 5 cukup sekadar 35 kerana kekerapan longgokan kamu yang paling tinggi 32. Okay, dan yang bawah ini adalah sempadan atas. So sempadan atas kamu bermula daripada nilai 34/5 berakhir 69/5. So kita akan plot lah macam biasa. Okay, kita akan plot berdasarkan kekerapan longgokan. So yang pertama 0. Okay, so yang kedua 2. Okay, so lebih kurang saja sebab cikgu tak boleh tengok secara detail. Kamu kena lukis sendiri untuk gambaran yang lebih detail. So 6, 13, kemudian 20, kemudian 26, okay, kemudian 30 dan 32. So 30 dan 32. So ini adalah graf ogive. Graf ogive sedikit berbeza. Kenapa dia berbeza? Satu hal, dia dah menggunakan paksi yang lain. Okay, so satu hal dia dah menggunakan paksi yang lain iaitu sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Itu perbezaan dia berbanding yang sebelum, titik tengah dan juga kekerapan. Okay, kedua yang berbeza adalah dia menggunakan freehand. Okay, tanpa bantuan kata pembaris. Okay, kalau ikutkan dia masih guna pembaris, cuma pembarisnya namanya flexible ruler, pembaris mudah lentur, boleh lentur. Okay, so kalau ikutkan dia kena lukis freehand, biasanya memang cikgu guna freehand lah. Okay, so berbanding dengan histogram dan juga poligon kekerapan sebelum, kamu kena guna pembaris untuk melukis graf palang dan juga graf garis. So kali ini adalah graf freehand sahaja, so itu adalah graf ogive yang akan kamu lukis. Okay, yang terhasil sepatutnya lah. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.